أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu terharap-harap ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah agar akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bagi tiap-tiap lelaki dan perempuan yang telah mati, kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya, iaitu ibu bapa dan kerabat yang terdekat. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka untuk membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang solihah itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu bimbang perpecahan di antara mereka berdua, suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada juzuk yang kelima. Pada ayat yang ke-32 sehinggalah ayat 35. Di mana Allah Ta'ala menerangkan
larangan berhasad dengki dengan kelebihan-kelebihan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang telah Allah Ta'ala agihkan, yang telah Allah Ta'ala berikan. Dan perintah supaya kita berdoa kepada Allah. Daripada kita dengki dengan apa yang orang ada dan kita tak ada, atau bahagian yang orang dapat dan kita tak dapat, maka lebih baik kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapat sepertinya atau mendapat kurniaan yang lebih baik daripadanya. Dan ayat ini juga menceritakan tentang pewarisan, iaitu masih lagi bercakap menjelaskan tentang harta pusaka. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang hukum hakam yang berkait dengan penyelesaian penceraian. Bagaimana menangani penceraian, bagaimana sifat-sifat wanita solihah dan bagaimana sifat-sifat wanita yang disebut sebagai nusyus, dan bagaimana sifat lelaki yang bertanggungjawab, yang berperanan dalam rumah tangga. Dan juga ayat yang kita bacakan pada malam ini menjelaskan peranan orang tengah dalam mendamaikan konflik rumah tangga. Kerana Islam amat menekankan penjagaan rumah tangga. Kalau perlu orang luar masuk campur demi mendamaikan rumah tangga, maka lakukan. Orang luar kalau nak masuk, nak roboh rumah tangga, sila keluar. Tapi kalau orang luar masuk campur untuk mendamaikan rumah tangga, mengharmonikan, mengembalikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, maka Islam mengalu-alukan. Baik, kita lihat tafsiran pada ayat yang ke-32 yang kita baca pada malam ini. Wala tatamannau, jangan kamu bercita-cita. Perkataan tatamannau yakni berangan-angan nak dapat. Ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebagai satu kelebihan baginya. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, yaghzur rijal wa la yaghzun nisa wa innama laha nisful miras fa anzalallahu wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd wa anzala fiha innal muslimina wal muslimat. Kata Ummu Salamah, orang lelaki kelebihannya boleh berperang, orang perempuan pula tak boleh pergi perang. Dan orang lelaki mendapat 1/2 daripada harta pusaka, sedangkan perempuan dapat 1/4, merujuk pada suami atau isteri. Maka setengah-setengah wanita merasa cemburu. Kenapa kita tak boleh perang? Lelaki boleh perang. Mereka boleh mati syahid, kita tak boleh mati syahid. Mereka tinggalkan kita, kita selalu kena tinggal. Jadi sebahagian wanita tak puas hati. Dan mereka juga tidak berpuas hati tentang pembahagian pusaka. Kenapa suami kalau kita mati dia dapat 1/2? Ini bila tak ada anak. Kita pula kalau sekiranya dia mati kita dapat 1/4. Sikit. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Jangan kamu berangan-angan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Harta pusaka Allah dah tetapkan siapa dapat. Banyak mana bahagian tu. Dengan hikmah yang bijaksana. Bila Allah Ta'ala menetapkan bahagian pusaka, yang kadang-kala bahagian lelaki itu lebih banyak daripada perempuan. Dan kadang-kala bahagian perempuan itu juga seperti lelaki. Tetapi kerana setengah mereka melihat lelaki ni lebih dalam banyak hal, maka Allah Ta'ala kata gini, benda ni Allah dah tetapkan kerana hikmah dan kebijaksanaan. Dan ini juga kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak patut kamu cemburu dan kamu arguing benda ni. Ataupun kamu cuba untuk mengingkari perkara ini. Dan kata Ibn Abbas, ada seorang wanita datang menemui Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, orang lelaki dapat seganda harta pusaka. Dan penyaksian 2 orang perempuan baru sama dengan seorang lelaki. Afanahnu fil amal hakadha? Apakah setiap perkara macam tu? Semua benda kita separuh. Lelaki ni semua penuh, kita separuh. Kalau bab penyaksian, lelaki seorang, kita kena 2 orang. Kalau dalam bab pusaka, lelaki seganda perempuan. In amilatil mar'ah hasanatan kutibat laha nisfa hasanah. Apakah kalau bab-bab lain, kalau perempuan buat baik, dia pun dapat pahala separuh? Maka turun ayat ini. Wala tatamannau
jangan kamu bercita-cita untuk dapat bahagian yang telah Tuhan tetapkan. Walhal lelaki itu cuma lebih dalam hal tertentu sahaja, bukan secara mutlak. Secara umumnya semua amal soleh, baik lelaki dan perempuan, bila dia buat, dia akan mendapat pahala yang sama. Cuma dalam certain ataupun dalam hal tertentu, bab pusaka sebagai contoh, dalam bab jihad sebagai contoh, di mana keutamaan kepada lelaki. Dalam bab rumah tangga sebagai contoh, ada keadaan-keadaan lelaki itu diberikan keutamaan. Maka keutamaan ini bukan diberi kerana dia lelaki, kerana dia beri oleh Allah atas hikmah dan kebijaksanaannya, demi menjaga kiwamah atau menjaga kerukunan hidup manusia itu sendiri. Baik, kita lihat penafsiran. Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman daripada punya perasaan dengki, hasad, supaya mereka membersihkan hati mereka. Kalau sebelum ini kita menceritakan jangan makan harta secara batil, jangan membunuh diri sendiri, maka itu perbuatan zahir. Larangan tadi larangan zahir. Kita baca ayat semalam, bila Allah Ta'ala sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta secara batil. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, Allah itu penyayang pada kamu. Baik, larangan tadi berkait dengan amal zahir, jangan makan harta, jangan bunuh diri. Kali ini amalan yang berkait dengan batin, jangan dengki. Dengki ni ialah benda dalam hati, jangan dengki apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kerana sebagaimana makan harta yang haram, sebagaimana juga membunuh boleh menyebabkan huru-hara dalam masyarakat, demikian juga kalau seorang berpenyakit hati, orang dengki, maka huru-hara dalam masyarakat. Maka Allah Ta'ala melarang orang beriman, lelakinya, perempuannya, daripada berhasad dengki dan berangan-angan nak dapat apa yang telah Allah Ta'ala tentukan menjadi kelebihan dia. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, Allah dah tentukan dia gagah, kita tak gagah. Padahal kita dah makan semua ubat kuat, tak kuat semacam. Kenapa dia kuat, kita tak kuat? Asyik penyakit, Allah dah beri di bahagian dia, kita bahagian dia. Kadang-kadang kita tengok orang ni kaya, padahal dia kerja sikit je. Dia kerja pukul 8 pagi, tengah hari balik. Kita kerja sebelum subuh, balik sebelum subuh esok. Tak kaya-kaya. Ada orang tuan-tuan dia baca buku 5 minit pandai. Kita baca 5 jam belum tentu pandai. Ada orang kita tengok dia dengar kuliah sejam ataupun setahun dua dah jadi alim dah dia. Kita dengar kuliah 20 tahun tak alim-alim. Kenapa ni? Ingat, apa yang Allah lebihkan itu ialah ketentuan Allah. Tak payah kita nak dengkilah kalau ada orang pintas kita, ada orang lebih pada kita, rezekinya, pangkatnya, ilmunya. Bahkan bahagian-bahagian yang tertentu Allah tetapkan. Kan ini sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kamilah yang mengagih-agihkan kehidupan manusia dalam dunia ini dan kami mengangkat sebagian mereka atas sebagian yang lain. Semuanya ini untuk menguji. Tuan-tuan, Allah jadikan dia kaya pada kita, Allah nak uji dia. Allah jadikan lelaki dapat 1/2 pusaka, kita dapat 1/4 kalau kita isteri. Kalau anak lelaki dapat 2, kita anak perempuan dapat 1. Allah nak uji kita. Kita bukan kaya dengan harta pusaka tu. Orang yang kalau mati tak tinggal pusaka pun anak dia kaya juga. Yang tinggal harta pusaka pun anak dia boleh miskin juga. Semua itu ujian untuk melihat siapa yang patuh dan taat pada Allah. Dan untuk hikmah yang tertentu. Kan itu kata Ibn Abbas. Bila mana kita berkata, bila tengok orang yang bini lawa, bila tengok orang yang harta banyak, bila melihat orang lain nikmatnya melimpah ruah, maka jangan kita kata, laitama u'tiya fulanu minal mal wal ni'mati wal mar'atil hasna kana indi fa inna dhalika yakunu hasadan walakin liyaqul Allahumma a'tini mithlahu ay anna al-hasada mamnu' wal ghibtah jaizah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jangan seorang berkata, semoga aku juga dapat harta orang tu, nikmat orang tu, wanita cantik orang tu. Biar juga ada di sisiku. Kan itu hasad. Kalau sekiranya kita kata, ya Allah biar harta tu beri ke saya, jangan ke dia. Biar bini lawa tu saya miliki, bukan dia. Itu namanya hasad. Tetapi kalau kita berdoa begini, kata Abdullah bin Abbas, kalau kita doa, ya Allah, berilah aku seumpamanya. Ya Allah dia kaya, boleh tak beri aku macam dia kaya?
Ya Allah, isteri dia lawa, boleh tak beri pada aku isteri yang cantik. Ya Allah, dia ada pangkat, berikan aku pangkat. Itu diharuskan. Tapi kalau kita kata, ya Allah, biarlah pangkat itu dapat kat aku, dia jadi orang marahin. Ya Allah, biarlah bini lawa itu dapat kat aku. Biar dia bercerai, aku dapat bini dia. Biarlah harta dia tadi dah pindah kat aku. Ini namanya hasad. Dilarang dalam agama. Tetapi kalau sekiranya kita berdoa supaya kita dapat sepertinya, maka itu tidak salah. Sebab itu disebut oleh para ulama. Seorang tak boleh berkata, Allahumma a'tini daran misla dari fulan wala walada misla waladi, bal yakul Allahumma a'tini ma yakunu salahan li fi dini wa dunya wa ma'adi wa ma'ashi. Sebaiknya seorang berkata, ya Allah, berikan aku apa yang baik untukku dalam agamaku, duniaku, kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku. Sebenarnya sebaik-baiknya bila kita nampak orang dapat satu nikmat, kita nampak orang tu ada kereta besar, pekerjaannya mantap, income-nya padu, kita melihat keluarganya bahagia. Sebenarnya tak perlu pun kita kata, ya Allah, aku nak macam dia. Jangan. Sebab apa? Mungkin tak sesuai untuk kita. Tapi kita minta macam gini, kata ulama. Kita minta, ya Allah, kurniakan apa yang boleh membaiki agamaku, yang membaiki duniaku, yang memperbaiki akhiratku, yang memperbaiki kehidupanku. Maka itu jauh lebih baik. Oleh sebab itulah, seorang tidak boleh bercita-cita supaya harta orang lain berpindah pada dia. Tetapi dia berkata macam saya sebut satu, ataupun dia berdoa, Allahumma rzuqni, Allahumma a'tini mislah. Ya Allah, berilah aku rezeki sepertinya. Ya Allah, kurniakan rezeki padaku, berikan aku sepertinya, maka boleh. Jadi di sini kita lihat ada dua pandangan ulama. Yang pertama yang disepakat oleh mereka, jangan minta nikmat dia berpindah kat kita. Itu jangan. Itu dengki. Tetapi boleh kita minta kita dapat macam dia. Satu. Atau pandangan kedua berkata, kita minta apa yang baik untuk agama kita. Dalam semua nikmat tersebut. Baik untuk agama, baik untuk dunia, baik untuk segala-galanya. Maka jelas dalam ayat ini, Allah Ta'ala nak diamkan sejumlah manusia yang melihat pembahagian Allah, pengagihan Allah dalam bab harta pusaka, lambang ketidakadilan kerana melebihkan lelaki. Tetapi tidak, ini ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hal-hal yang lain, perempuan dan lelaki sama. Bab pahala, bab dosa, bab syurga, bab neraka sama. Tetapi hanya dalam beberapa hal seperti bab harta pusaka. Memang ada perbezaan untuk satu hikmah. Ataupun dalam masalah jihad, keutamaan jihad itu kepada lelaki. Dalam kebanyakan hal-hal yang lain kita katakan tak banyak beza. Lelaki ataupun perempuan. Sebab itulah kita apa yang patut kita buat, sentiasa meminta kurniaan Allah. Jangan minta diubah atau jangan diminta bahagian orang lain berpindah pada kita, atau jangan dengki apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada seseorang, sama ada Allah tetapkannya secara hukum, yang harta pusaka tadi, atau Allah Ta'ala tetapkan secara takdir. Tuhan dah takdirkan dia orang kaya, dia orang berada, dia orang berpangkat. Allah dah tetap, kita tak boleh dengki pada dia. Tetapi apa yang patut kita buat? Was'alullaha min fadlih, mintalah kurniaan dari Allah. Ya Allah, kurniakan aku apa yang baik untuk duniaku, apa yang baik untuk agamaku, apa yang baik untuk akhiratku, apa yang baik untuk kehidupanku. Itu jauh lebih baik daripada kita minta sama macam dia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah melarang kita dengki, supaya kita menerima setiap ketetapan Allah. Kemudian Allah menyebut, walikullin ja'anna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi setiap orang-orang yang mati, mereka ada pewaris yang tertentu yang akan mewarisi harta mereka. Sama ada apa yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa mereka atau kerabat mereka yang terdekat. Artinya, setiap harta pusaka yang ditinggalkan ada pewarisnya. Maka jangan kita orang luar ni duk masuk campur. Harta ditinggalkan ada warisnya. Jangan kita kata orang kaya dah meninggal, jom kita pergi ambil harta dia. Tak payah. Semua orang yang mati sudah ada waris dia. Sudah ada kaum kerabat. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang telah kamu letakkan perjanjian kepada mereka, maka kurniakan bahagian mereka. Berhubung dengan ayat yang ke-33. Sebelum turunnya harta pusaka,
iaitu pensyariatan harta pusaka. Dahulu harta ini diberikan kepada kelompok tertentu. Yang pertama diberikan kepada anak-anak angkat. Yang kedua diberikan orang-orang yang dipersaudarakan. Maksudnya orang Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, maka dia boleh mewarisi pusaka. Yang ketiga ialah orang-orang yang ada perjanjian. Orang-orang yang ada perjanjian, sama ada perjanjian individu dengan individu ataupun kabilah dengan kabilah, di mana seorang akan berkata pada seorang yang lain, dami damuka, wa hadmi hadmuka, wa tha'ri sa'ruka, wa harbi harbuka, wa silmi silmuka, wa tarithuni aw wa arisuka, wa tatlubu bi wa atlubu bika, wa ta'qilu anni wa aqilu anka, fayakunu al-halif as-sudus min mirasil halif, summa nusiqa biqaulihi ta'ala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd. Di mana zaman jahiliah dulu, seorang bila dijumpa seorang dia berkata, darahku ialah darahmu, kalah aku juga adalah kalahmu, marah aku marah kamu, dendam aku dendam kamu, perang aku perang kamu, damai aku damai kamu, engkau mewarisiku aku mewarisimu, engkau menuntut aku menuntut engkau, engkau membayar ganti rugi yang menimpa aku akan membayar ganti rugi yang akan menimpa kamu. Maka ketika itu kalau dia ucap lafaz ini, dipanggil ini halif. Halif orang yang diakad sumpah atau setia. Bila dia mati dia akan dapat 1/6 harta pusaka. Tetapi dia dinasahkan dengan firman Allah Ta'ala dan surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 75, wa ulul arham, hanya yang mempunyai hubungan rahim. Hanya yang mempunyai hubungan rahim, ba'duhum awla bi ba'd, yang akan mewarisi pusaka. Kalau dahulu yang tak ada hubungan rahim pun boleh, yang dipersaudarakan, yang anak angkat pun boleh. Tapi dengan turunnya ayat pusaka, maka kelompok-kelompok ini telah pun tidak dibenarkan mewarisi pusaka. Ayat yang kita baca ini ialah ayat yang tadi nasahkan. Nasakh maknanya bacaan dia ada, tapi hukum dah tak boleh guna. Walladzina aqadat aymanukum, orang-orang yang kamu meterai perjanjian dengan mereka, fa'atuhum nasibahum, berikan bahagian mereka. Banyak mana 1/6. Itu dulu. Selepas turun harta pusaka, ayat miras telah dinasahkan, dikanselkan bahagiannya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah menyaksikan atas tiap sesuatu. Baik, kita tanya, dalam Quran ada apa disebut sebagai mangsuh. Mangsuh. Yang dimansuhkan hukum. Tapi ayatnya ada. Kenapakah masih kekalkan ayat sedangkan hukum tak ada? Bagi menunjukkan tadarrus peringkat syariat. Bagi mengajar kepada manusia bila buat sesuatu kena buat berperingkat-peringkat. Kerana pada permulaannya yang menjaga orang-orang Islam ini ialah orang-orang yang dipersaudarakan lebih daripada keluarga sendiri. Kerana permulaan Islam. Yang jaga ni ialah kawan-kawan jaga ni. Sebab dengan peperangan, dengan penindasan, maka sebab itu ada bahagian pusaka. Bila orang Muhajirin yang miskin datang ke Madinah, dipersaudarakan dengan orang Ansar. Maka kerana mereka saling menjaga, maka mereka berhak dapat pusaka. Tetapi selepas dah stabil, orang Muhajirin tak lagi dipanggil pendatang, tak lagi dipanggil orang yang berhijrah, orang dia dipanggil orang yang bermustautin di Madinah. Semua yang jadi rakyat Madinah waktu itu, maka kembali harta pusaka pada kaum keluarga masing-masing. Ini hikmah tadarrus. Kemudian sesudah Allah menjelaskan hal demikian, Allah masuk dalam bab rumah tangga. Barangkali kita tanya kenapa pula masuk dalam bab rumah tangga. Baik, tadi kan perempuan ada mengadu bahawa lelaki ni kenapa lebih, kita perempuan kurang. Baik, Allah sebut kat mana lelaki lebih. Bukan secara mutlak lelaki ni lebih. Ada keadaan tertentu lelaki lebih demi maslahat. Maka Allah pun sebut apa yang lebih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu lebih kuat daripada kaum wanita. Baik, apa maksud qawwamun? Maksudnya kaum lelaki itu yang akan menjaga urusan wanita, yang akan memelihara mereka, yang akan menentukan keadaan mereka dengan sebenar, dengan hak, bukan dengan zalim, yang akan mendidik mereka, yang akan memimpin tangan mereka, yang akan menjadi ketua rumah tangga bagi melicingkan segala perjalanan rumah tangga. Maka inilah dia disebut sebagai qiwamah. Disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki lebih kuat daripada perempuan. Bukan lebih kuat maksudnya lelaki buli perempuan. Maknanya kamu bertanggungjawab dengan isteri kamu. Kamu bertanggungjawab menjaga urusan isteri kamu, memudahkan isteri kamu, mengelakkan dia
melakukan perkara yang tidak baik, memandu dia sehingga dia dapat melahirkan zuriat-zuriat yang baik, supaya dia dapat menjaga maruahnya, maruah agamanya, mendidik dia supaya dia solat menutup aurat, supaya dia menjaga perilaku dan akhlaknya. Kamu lelaki bertanggungjawab memberi didikan agama kepadanya, menegur amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tapi bukan bermaksud kamu ditaktur atas mereka. Kamu ada autoriti atas mereka untuk menghukum mereka, membuli mereka. Tidak. Kiwamah di sini memberi maksud penjagaan. Macam kita lah tuan-tuan, kita ada anak. Bila sebut je anak sulung, kita dah kata, kau anak sulung, kau jaga adik-adik. Dan namanya anak sulung, maka dia lah akan jaga adik-adik ni. Takkanlah kita suruh, kau adik bongsu, kau kena jaga semua abang-abang. Kan terbalik ayat dia tu. Nampak kita tak betul. Maka lelaki dia akan menjaga wanita. Kenapa lelaki kena menjaga wanita? Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'. Kerana Allah Ta'ala telah lebihkan lelaki daripada perempuan secara ciptaan. Dari sudut mana? Pertama, Allah beri lelaki ini ilmunya lebih. Maksud ilmunya ialah bukan tak perempuan mengaji PhD pun. Perempuan bijak lagi. Yang berkait dengan ilmu rumah tangga. Bukan ilmu biologi, bukan ilmu psikologi. Ini ilmu rumah tangga. Tetapi ilmu rumah tangga ni dia lain. Bukan jenis ilmu yang kita belajar. Dia dengan pengalaman. Bukan kita masuk, kita ambil sains rumah tangga. Ustaz, saya dulu Ustaz, ambil sains rumah tangga dapat A. Suami saya, sains rumah tangga dapat E. Jadi tak ada ilmu pun Ustaz. Saya ada ilmu, jangan. Kerana Allah Ta'ala jadikan lelaki ini fitrah. Dia ada wadah dia mampu untuk menyerap ilmu rumah tangga. Sebab orang apa-apa pun orang tengok suami ni, suami tak ajar bini. Orang tak kata ni bini tak ajar suami. Orang kata ni suami tak ajar isteri dia. Sebab ini masyarakat terima satu dunia. Dalam apa pun jua agama. Maka lelaki menjadi wadah ilmu dalam mendidik, menguruskan rumah tangga. Dan akal. Akalnya lebih kuat. Kekuatan dia secara semula jadi Allah ciptakan bagi lelaki itu. Sebab itu kerja-kerja yang kuat, yang lasak, yang sanggup berbunuhan, mati ni orang lelaki. Yang nak jadi tentera, yang nak menunggu tempat itu lelaki. Kemudian wali wilayah dan wali yang akan menjadi wali kepada anak-anak perempuannya. Bukan yang akan dibengkan dengan namanya. Wilayah menjaganya. Dan lain-lain yang menjadi kelebihan bagi lelaki. Kemudian Allah menyebut kelebihan lelaki yang kedua. Wa bima anfaqu min amwalihim, sebab mereka tanggung kamu. Dengan bahasa mudah, sebab mereka beli beras. Mereka beli gandum, mereka beli gas, mereka beli duit mereka. Dengan kata lain, mereka bertanggungjawab memberi nafkah. Tak ada je orang perempuan beri duit. Lelaki bukan sekadar, dia cuma tolong beli je saat duit kita. Kita pula masak, kita pula suap dia makan. Itu lelaki-lelaki yang agak kita katakan spesies dah pupus lah, atau hampir pupus. Nama lelaki sebenar, maka dia akan rasa bangga atau dia akan rasa dia benar-benar suami bila dia menanggung rumah tangga. Isteri, kalaulah dia tanggung rumah tangga, dia akan rasa terhina. Suami saya Ustaz, tak boleh harap tu, tak bagi duit. Dia rasa terhina. Dia kalau cerita orang pun dia takkan bangga bahawa dia yang sponsor rumah tangga dia. Dia rasa terhina. Kerana dia nampak suami tak bertanggungjawab. Tapi suami pula kalau dia cerita, ni barang-barang rumah ni aku semua, api air aku bayar. Suami tu rasa dia berbangga. Sebab itu memang kerja dia. Tak ada seorang pun suami bangga bila cerita isteri dia tanggung dia. Sebagaimana juga saya katakan tak ada seorang pun isteri bangga bila cerita dia tanggung rumah tangga. Melainkan dia cerita dengan keadaan malu. Kalau kata Ustaz, saya api air saya bayar, anak sekolah saya bayar Ustaz. Ni, baju dia pun saya beli Ustaz. Tu dia cerita dia bangga ke atau dia rasa terhina sebab suami dia macam tu, terhina. Kerana itu Allah menyebut kelebihan lelaki kerana mereka memberi nafkah. Sebab itu lelaki kalau mereka nak mulia, maka jangan abaikan nafkah. Jaga nafkah, bahkan melapangkan nafkah. Kita ni tuan-tuan akan jadi lebih mulia kalau kita jaga nafkah. Satu. Yang kedua, kita lapangkan nafkah. Jangan berkira sangatlah beri nafkah. Jangan bulan ni 100 je, memang tak bergerak. Macam mana pun keperluan awak 100 je. Jangan. Ada waktu berilah lebih sikit. 100. Bulan ni 100. Oleh kerana awak ada keperluan, saya bagi 100 ribu. Ambil 100 ribu. Ni biasa bagi 100, ambil 1000 saya bagi. Maka dia lapangkan menjadikan wanita lebih hormat suami. Kata bini dia kedekut, biar dia kedekut lah. Sebab dia pun bukan tanggung kita pun. Kita lelaki tak boleh kedekut.
Orang lelaki kalau kedekut tak sesuai. Perempuan kedekut, tengok kadang-kadang sesuai kedekut dia. Tapi kadang-kadang tak guna juga. Tapi secara umumnya perempuan kedekut ni bagus, satu sudut. Tapi lelaki kalau kedekut semua keadaan tu, di luar rumah tak elok, dalam rumah lagi tak elok. Artinya sebagaimana dia dianjurkan pemurah di luar, dalam rumah tangga dia lagilah dia kena pemurah. Jangan berkira lah dengan isteri, dengan anak. Isteri nak makan kat luar tak apa. Awak nak makan apa? Tom yum. Saya pergi ni, order orang buat tom yum tu datang rumah. Awak sebut nak tom yum tu. Saya order orang buat tom yum tu. Maka itu kita katakan cara suami melapangkan rezeki. Kemudian Allah menyebut fasalihat, isteri yang salihat. Qanitat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Hafizat, yang menjaga maruah suami, yang menjaga harta suami. Lil ghaib, bila ketiadaan suami. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wallati takhafuna nusyuzahun, adapun isteri yang kamu takut mereka melakukan derhaka kepada kamu. Buat 3 benda. Fa'idhuhun, ucapkan ucapan memperingati mereka. Apakah ucapan memperingati mereka? Seumpama berkata, takutlah pada Allah. Saya ni suami awak. Awak tu isteri. Awak kena tahu wajib awak taat pada saya. Dosa awak lawang saya, nanti Allah murka. Ingat, nanti Allah halang awak daripada mendapat nikmat-nikmat tertentu. Allah jadikan rumah tangga kita bermasalah, awak pun ada masalah. Maka fa'idhuhun. Bila isterinya derhaka, tak nak dengar cakap dia, keluar rumah tanpa izin dia, mengabaikan rumah tangga dan anak-anak, ingatkan dia. Kemudian kalau dia degil juga, wahjuruhunna fil madaji'. Maksudnya ialah tidak bersetubuh dengan dia. Habis tak dia dah menopause, tak dia pun tak nak. Macam tak jadi. Artinya pulau di tempat tidur. Macam mana pulau di tempat tidur? Maksud pulau di tempat tidur, tuan-tuan sekalian, tak tunjuk kita mesra dengan dia waktu berada di tempat tidur. Kalau tempat tidur kan waktu kita pandai mesra dengan isteri, dengan suami. Jangan tunjuk mesra. Supaya dia berfikir, kenapa suami dia buat macam ni? Ini kalau suami kuat lah. Takut suami tak kuat kot. Bila cuba nak pulau, tak boleh. Bini pula pulau di 4 bulan. Rebah dia. Secara umumnya lelaki lebih kuat. Tapi kalau tak berjaya juga, boleh pergi kepada memukul. Ghairu mubarrih. Pukul yang tidak mencederakan. Sebab itu kata Nabi SAW, fa in fa'alna fadribuhun. Kalau mereka derhaka kepada kamu, maka boleh kamu memukul mereka darban ghaira mubarrihin, tapi pukulan yang tidak mencederakan. Walaupun pukulan yang tidak mencederakan, bukan dijauhi pukulan-pukulan yang membahayakan, bukan menjauhi pukulan-pukulan yang boleh menjatuhkan maruahnya, seperti memukul wajahnya. Sebab itu tempat muka lawa dia, alat solek dia tebal, kita pun tampol tak boleh. Ataupun pukul dia menggunakan rotan atau menggunakan tongkat, maka tak boleh. Tapi kalau nak pukul, maka pukul dengan cara yang paling baik sekali. Cukup dengan cara kita katakan ambil perca kain je. Cukup kita menggunakan kayu sugi je. Cukup kita gunakan jari kita, pegang macam tu, awak ni macam ni. Buat sekali, 2, 3 kali paling banyak. Tapi tak boleh pukul dengan mencederakan. Walaupun sepakat ulama tuan-tuan sekalian, kalau tak pukul lebih baik. Ni kita cerita bini derhaka. Kalau tak pukul itu lebih baik, berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Pegang isteri kamu dengan baik. Dah kalau dia degil sangat dah tak nak, lepas dengan baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ayadribu ahadukum imra'atahu kama yudrabul ab summa yudaji'uha fi akhir yawm. Apakah kamu tega memukul isteri kamu di siang hari sebagaimana kamu memukul hamba, kemudian pada malam hari kamu tidur dengan dia pula? Tak betul ni. Mana layak. Oleh sebab itu mengelakkan pukulan itu lebih baik. Kemudian kata Allah, kalau sekiranya mereka dah patuh, jangan sibuk pula cari salah lain pula. Kalau isteri kita tuan-tuan lepas dia minta maaf, kalau kesilapan, kekhilafan, maka jangan kita pula cari salah lain, cipta salah lain. Ingat, walaupun kita suami, kita ketua, Allah kata apa? Innallaha kana aliman khabira. Allah kata, innallaha kana aliyan kabira. Allah tu maha tinggi lagi maha besar. Bukan mu, hai suami. Artinya, kadang-kadang suami ni rasa macam dia power sangat dalam rumah tangga. Suka dia lah nak bully. Ingat, Allah lebih berkuasa. Kamu pegang isteri kamu sebagai pegang amanah. Didik dia elok-elok.
Kalau dia degil ikut sarana syarak tadi, andai kata tak berjaya juga, dan kita kalau boleh nak selamat rumah tangga kita jangan bercerai, maka kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau takut berbalah bercerai, fab'athu hakaman min ahlihi, maka dia suami lantik wakil dia, wa hakaman min ahliha, isteri lantik wakil, in yurida, tetapi syarat wakil ni tuan-tuan sekalian ialah orang yang sentiasa ingin kebaikan. Tapi kalau wakil pula jadi batu api suruh bercerai, ini bukan wakil namanya. Ini bukan wakil. Ini pemutus dan ini penghancur. Ini kita katakan pendajal rumah tangga. Pendajal rumah tangga. Patutnya orang yang jadi wakil ni, penting dia fikir macam mana nak satukan dia. Maka, yurida islah, kalau dua-dua wakil ni bertindak baik, memang niat nak damaikan, yuwafiqillahu bainahuma, akan mudahkan perdamaian mereka. Innallaha kana aliman khabira. Allah tahu niat kamu apa. Allah mengetahui semuanya. Jadi, wakil suami, wakil isteri yang dilantik ni, biarlah orang yang berpositif, positive thinking. Bukannya orang yang negative thinking. Yang kerjanya nak tambah lagi, nak sembah lagi minyak atas bara api. Ataupun atas api yang sudah pemarah. Tetapi wakil ni orang yang cool, tenang, cakap ginilah. Tak guna kita baru kahwin, ataupun anak-anak pun dah besar, malu bercerai. Ataupun kita katakan tak patut bercerai, benda kecil je, kenapa nak besarkan? Benda ni boleh selesai, apa kata kalau sekiranya kita gentatan senjata, berdamai sekejap, inilah awak balik rumah mak awak 2 sebulan, yang lelaki pun balik rumah mak sebulan, bertenang semua. Nanti kita jumpa. Barangkali lepas sebulan dia rindu balik lah. Dah boleh baik balik, dapat anak balik. Jadi, wakil ni berperanan mendamaikan. Jadi jangan silap pilih wakil. Baik, Ustaz, apakah siapa yang patut kita lantik wakil? Kaum keluarga terdekat. Habis kalau kaum keluarga terdekat pun tak boleh pakai juga, Ustaz. Dia pula je bertapi, maka gunakan orang jauh. Kaunselor ke, kita guna tok guru kita ke, ustaz-ustaz kita ke, abang-abang angkat kita yang agak mereka yang matang dalam rumah tangga. Yang tahu cara diplomasi. Sebab orang ni dia kena pandai diplomasi. Maka itu sebaik-baiknya, sebab sebagaimana kita katakan Islam tak galakkan bercerai. Bercerai itu jalan keluar terakhir. Itu pintu emergency. Jangan suka-suka buka pintu emergency. Kapal terbang ada pintu emergency. Dan bas pun ada pintu emergency. Pintu tu bukan untuk dibuka suka-suka. Kalau bahaya sangat, agak-agak terbakar boleh buka. Agak-agak kalau boleh binasa dua-dua boleh buka. Yang buka pun bukan sebarangan orang tertentu. Maka di sini penyelesaian rumah tangga. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.